Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kamu dapat dengar kah? Dapat cikgu. Okey, yang lain dapat dengar dengan jelas kah, kurang kah? Ada macam cikgu punya suara tu macam patah-patah. Patah-patah macam mana? Patah-patah. Macam ada lag-lag tu juga. Yang lain macam mana? Yang pelajar lain macam mana? Okey ya cikgu. Okey, kalau kamu yang macam tersekat-sekat tu, saya rasa dia punya line lah, line Lain kau kali tu cikgu dah baik. Tidak apa, tidak apa. Okey, yang yang lain macam mana? Nur Syafiqah Saji ni bekas student ni. Adiknya kali kan? Oh, you on mic. Yang lain yang perempuan macam mana? Boleh jelas Mana? Mana dorang ya? Okey, jelas. Saya Jelas. saya tidak kenal nama dulu nantilah. Kenal nama glamour je lah dulu kat sini kan. Nama yang cikgu. sebenar tu belum lagi. Jadi dalam masa kelas nanti tu mungkin saya baru kenal lah nama-nama kamu Okey, baik. Okey cikgu. Siapa lagi ni? Okey, kita ada 8 orang. Okey, 8 orang ni. Yang lain kalau kamu ada kenal kamu punya kawan-kawan ke, sepupu sepapak ke kan. Kalau yang belum join tu boleh lah. Tapi bukan ini bukan paksaan ini kalau yang mampu lah. Okey lah, yang mampu, yang ada line, yang line okey. Kalau line tersekat-sekat nanti saya bukan nanti. Sekarang ni sebenarnya saya rakam juga benda ni rekod. Nanti kamu yang kalau dengar yang tersekat-sekat tu nanti kamu boleh tengok di YouTube lah. Okey, dan saya akan share link di sana lah nanti. Saya akan share link di grup kamu di grup kamu. Okey cikgu. Tapi jangan left. Mentang-mentang lah kena rekod nanti kamu left, kamu pun tidur. Jangan begitu. Kalau kamu tidur, Tidak, saya pun cikgu. tidur. Ya. Saya tak boleh tidur lah, kena kerja Okey. Okey, sebelum terlupa nama, kalau ada yang belum baca di grup kamu, di grup tu, nama saya ni Cikgu Hamdi boleh panggil Hamdi je Hamdi bin Adam, nama penuh lah. Okey, saya pun tidak tahu lagi nama guru kelas kamu sebab yang kasih buat grup ni pun saya tidak tahu siapa guru kelas. Nanti saya cuba ni lah. Siapa guru kelas kamu? Kamu tahu kah? Tahu cikgu. Tahu apa nama dia? Belum kasih tahu cikgu siapa guru kelas kami. Jadi yang buat grup tu siapa yang buat grup tu? Cikgu dah silap tu Cikgu Launa lah cikgu. Ya. Oh, Cikgu Launa. Patut dia selalu ada cek di sana tu. Okey, betul lah Cikgu Launa lah tu. Okey. Okey, untuk matematik pada tahun ni. Okey, matematik tahun ni. Entah, aku pun tak tahu cakap macam mana. Tapi saya tulis inilah, kamu nampak di skrin ni apa yang kamu kena bersedia ataupun perkara-perkara penting kalau kamu ambil matematik di sekolah menengah. Okey. Jadi yang join ni saya rasa tidak ada masalah, mungkinlah. Okey, alat tulis tu mungkin lengkap lah. Okey, yang pertama mesti ada buku nota ataupun buku latihan. Okey, buku nota atau buku latihan satu buah je. Untuk PDPR ni satu buku latihan sahaja Nota latihan kasih gabung je, tak payah asing-asing lah. Okey. Lepas tu yang
Kalau contohnya kalau sekolah buka nanti, baru kamu buat 2 buku. Biasanya kalau yang ikut yang lepas-lepas, diorang memang ada 2 buku. Kalau sekolah biasa, diorang ada 2 buku. Sebab kalau satu buku hantar, kamu boleh buat buku yang satu lagi. Jadi minimum paling sikit mesti ada 2 lah. Okay? Tapi untuk PDPR yang sekarang ni, kamu boleh guna satu saja dulu. Tidak perlu beli 2 lagi. Satu saja. Okay, baik. Yang kedua. Okay, yang kedua adalah alat tulis. Ini penting. Setiap kali matematik ini, perkara nombor 2 ni adalah perkara yang sangat-sangat penting. Dan inilah masalah besar. Perkara nombor 2 ni adalah masalah yang sangat besar lah. Sebab memang tidak lengkap kamu punya alat tulis. Bukan kamu punya. Yang kebiasaannya yang saya tengoklah. Okay, alat tulis. Apa yang dimaksudkan dengan alat tulis? Mesti ada set geometri. Set geometri, kalau kamu tidak beli yang satu. Tahu set geometri? Kenalkah set geometri ni? Ada yang tidak kenal? Kenal Cigo yang ada banyak bentuk tu kan? Yang ada banyak dalam satu pencil case tu, dia ada banyak. Tapi kalau tidak beli yang satu kotak tu pun tidak apa. Yang penting yang saya senaraikan di sini. Maksud saya kamu boleh beli secara berasingkan lah. Tidak beli semua yang dalam kotak yang pencil case tu pun tidak apa. Yang pertama kena ada set geometri, iaitu jangka lukis. Okay, ni jangka lukis. Tahu jangka lukis? Perlu saya tunjuk ke jangka lukis ni? Di sekolah rendah pernah guna jangka lukis? Pernah? Krik. Belum pernah Cigo. Belum pernah jangka lukis. Tidak pernah Okay, jangka lukis. Okay, yang ini. Tapi kamu cari di koperasi pun ada. Nampak ni? Yang ada satu tajam dan satu pensel sini kan. Tapi yang ini jenis yang tekan-tekan dah. Tapi kamu ada jenis yang pakai pensel tu kan. Yang ni tajam, yang ni dia punya pensel di sini ni. Saya rasa kamu pernah ni. Kakak kamu, abang kamu pernah guna ni di sekolah dulu. Jadi tanya. Okay? Kalau ada yang ni lah Kalau ada sudah yang kakak kamu punya adik-beradik kamu, bolehlah pinjam guna kalau diorang tidak guna. Okay? Jadi jangka lukis. Ataupun dia panggil jangka lukis lah. Okay, jangka lukis. Okay, yang kedua adalah sebelum tu lupa untuk kelas pertama ni memang saya akan bagi peringatan yang ini dululah. Jadi yang silibus yang nanti tu, yang pelajaran kamu tu nanti. Sebab yang ni penting Okay, untuk yang kedua adalah protractor. Tahu protractor? Sekolah rendah pernah guna ni, protractor. Okay, Nur Syafiqah ni nama apa? Nur Syafiqah tu nama kakak kan? Boleh respon Nur Syafiqah? Ya. Kamu adik, nama apa nama? Kalau tidak lain tidak bagus, kamu cek saja tu pun boleh. Ataupun kamu WhatsApp saya pun boleh Ni. Ni protractor. Kalau di sekolah kamu mungkin kamu sebut jangka sudut. Ni nama lain dia jangka sudut. Kalau saya panggil dia pembaris separuh bulat lah. Okay, pembaris separuh bulat. Sebab dia bulat dia separuh je. Jadi itu nama glamour ni lah. Nama glamour dia saja je. Okay, bagi nama glamour lah. Pembaris separuh bulat Okay, apa lagi? Yang ketiga, kamu kena ada pembaris. Pembaris memang wajib ada. Walaupun saya tahu ada yang jenis minjam-minjam nanti ni. Jadi amalkan ada pembaris sendiri Okay, pembaris tu, kalau boleh pembaris yang plastik ni, sebab kamu akan guna, sebab dia tahan Kalau kamu guna pembaris yang
plastik yang ni plastik yang biasa je. Berapa sen satu di koperasi? Mungkin tidak sampai RM1 macam sen-sen je pembaris pendek Kalau kamu guna pembaris lembut ni, kalau dia jatuh dia tidak apa, Jaiden. Oh. Okey cikgu. Kalau dia jatuh, kalau pembaris tu jatuh ke lantai ke apa ke, dia tidak apa, tidak patah kan. Dia tidak patah, jadi kamu cari yang lembut-lembut lah, yang plastik lembut, dan dia tahan lama lah. Walaupun pembaris saya tu banyak kali hilang lah. Hilang bukan sebab saya buat hilang. Faham-faham lah kenapa hilang. Okey. Baik, yang ke tapi kalau ada pembaris yang ni, pembaris ni saya mau cerita juga. Yang pembaris ni, kenapa kamu tengok dia punya ni dia punya ni look sinar tahu look sinar? Dia ambil pembaris tu cikgu. Apa dia? Dia ambil. Tidak berapa jelas, tidak apa. Nanti kamu type saja. Kalau kamu tidak berapa bagus tu, kamu boleh type saja di chat tu Okey, nampak ruang yang ni. Okey, ruang yang ni dia tembus cahaya ni, look sinar ni tembus cahaya. Kenapa kena begini? Sebab nanti kamu akan tingkatan 2 kamu akan belajar melukis graf. Okey, jadi perlukan pembaris yang boleh tembus cahaya ni untuk melukis graf. Jadi kamu boleh nampak plot titik kamu ataupun graf kamu nanti. Bila kamu plot, kamu lukis graf, kamu boleh tahu dia punya bahagian belakang ni lah, bahagian kertas graf ni boleh nampak. Kalau pembaris itu berwarna yang bukan look sinar, pembaris itu yang tidak tembus cahaya, maknanya cahaya tidak boleh tembus lah, kita tidak boleh nampak belakang dia. Susah sikit sebab kita akan buat graf nanti tingkatan 2, tapi itu cerita akan datang lah Okey, jadi kamu sementara tu kamu bolehlah catat apa-apa yang saya cerita ni. Mungkin ada yang walaupun rakaman, nanti kamu boleh tengok balik, tapi kamu catat apa yang penting. Ya. Yang tadi cikgu cakap semua tu set geometri kan? Ya. Lukis kotak semua tu kan? Ya, betul. Set geometri yang kotak tu pun tidak wajib. Saya tulis di sini set geometri, maksudnya alat-alat ini sahaja yang penting. Okey. Maknanya kalau kamu beli yang kotak tu, dia ada pembaris segitiga lagi kan? Dia ada pembaris segitiga, dia ada apa-apa lagi yang tidak perlu. Okey, yang pembaris segitiga tidak perlu. Jadi kalau kamu rasa kamu boleh beli secara berasingan, maksudnya yang wajib itu mesti ada yang saya senaraikan sini saja. Yang tidak wajib tu macam pembaris segitiga. Okey. Okey, boleh. Yang ke seterusnya adalah pembaris ada sudah. Okey, pemadam ini memanglah semua orang kena ada, dan last sekali adalah pensel. Okey, pensel. Okey, pensel 2B. Okey, pensel tu 2B dan mesti sentiasa tajam lah. Okey, dalam keadaan tajam. Okey, yang alat tulis yang penting adalah pen. Ini pen. Walaupun matematik, tapi kamu kena berlatih menggunakan pen. Bila kita akan guna pen? Bila bukan masa melukis, masa menulis. Okay, kamu kena berlatih di sekolah menengah ni menggunakan pen untuk membuat jalan kerja lah. Masa kamu mengira di kertas biasakan diri dengan pen. Pen warna biru atau hitam. Okay, biru atau hitam. Pen merah pun boleh lah. Pen merah tu untuk bila saya suruh kamu semak secara ramai-ramai dalam kelas nanti, maka kamu boleh tanda dengan pen merah. Ataupun pen warna yang kamu suka, itu terpulang pada kamu. Kamu ada kreativiti masing-masing. Okay, tidak kisah. Okay, tapi yang dalam exam, dalam SPM, saya cerita sebab kamu di sekolah menengah, utamakan pen warna biru atau hitam. Okay, untuk SPM. Walaupun kamu tingkatan 1, tapi kena berlatih lah. Okay. Pen-pen warna lain boleh digunakan sebagai nota ke, latihan ke dan sebagainya. Tapi dalam exam,
biru atau hitam. Okey. Okey, yang ke Okey cikgu. alat tulis settle. Okey, yang ketiga adalah kalkulator. Okey, kalkulator yang ini masalah. Ada agak ramai yang pelajar yang lepas-lepas kalkulator ni, dia punya kalkulator adalah yang sekolah rendah, iaitu saya rasa 350 kalau tidak silap saya lah. Okey, 350. Macam mana mau kenal kalkulator 350 tu? Ada yang pernah cek nombor itu kah di kalkulator? 350. Kalau yang di sekolah rendah, Ada cikgu aku. saya tunjuklah kalkulator Yang ini. Okey, kamu boleh cek kod kamu tu sama ada sesuai ke tidak di sekolah menengah. Okey, kalau tengok di kamera tu, kalau kamu nampak lah nombornya tu, nampak ke tu nombor dia? Yang sebelah sini ni, jari saya ni. Ada. Nombor dia. Jadi yang sekolah menengah tu kita pakai yang ini, 570. Ni ada nombor di atas kalkulator kamu tu, dia tulis 570. Kalau di sekolah menengah, tidak silap saya 350. Betul? Di sekolah rendah kan? Di sekolah rendah. Betul. 350. 350 dia punya fungsi dia terhad. Jadi kamu ada sampai suatu tajuk nanti kamu tidak boleh guna kalkulator kamu tu sebab dia tidak ada fungsi yang macam 570. Okey. Kalau ada adik-beradik ke ataupun bekas pelajar, bekas adik-beradik yang sudah lepas sekolah lah, kalau diorang ada kalkulator, boleh guna ataupun pinjam daripada diorang lah. Okey. Jadi yang penting usahalah untuk dapatkan ini. Okey, saya tidak suruh kamu beli. Kalau kamu boleh usaha cari dulu siapa-siapa yang sudah habis sekolah, yang sudah yang sudah habis SPM ke, ataupun yang ada kalkulator lebih ke, boleh kamu pinjam dari diorang lah. Okey. Okey, kalkulator. Ada soalan? Ada mau tanya ke? Al-Ihsan. Al-Ihsan ni memang nama kamu ke? Al-Ihsan. Bukan cikgu. Salah. Perempuan punya. Oh, sorry. Mungkin nak telefon parent Ya. Okey. Sorry. Okey, ada soalan? Saya panggil siapa Ada, nama? cikgu. Al-Ihsan tu siapa nama? Maira Farin Zahar. Sorry, saya tidak berapa jelas, tidak apa. Nantilah kita cek nanti Sorry Okey. Yang ke 4 adalah tentang buku teks. Okey, buku teks memang semua orang tidak ada. Jadi saya sudah post buku teks bab yang pertama di grup kamu, di grup matematik tu. Okey, ada di sana bab 1. Kalau tidak silap, saiznya tidak besar sangat lah, dalam 11 meg lebih ke, 11 MB kan, 11 point berapa tu, tidak berapa ingat. Okey, jadi harap semua orang boleh download secepat je lah. Kalau ada line bagus tu terus download, kalau line slow biar dulu. Okey, jadi tapi on download tu kasih on saja supaya dia boleh download bila ada line laju lah. Okey, yang keempat ini, buku teks ini, bila kamu nanti buka sekolah, kalau lah saya cerita, kalau buka sekolah, kamu pastikan kamu balut, ataupun kalau buku tu belum berbalut, pastikan kamu balut lah buku teks kamu tu dengan baik lah Kalau sekolah buka nantilah bila kamu dapat buku teks. Balut dengan pembalut. Tak kisahlah pembalut tu macam mana. Okey, asalkan berbalut lah. Jangan pula nanti seperti yang berlaku sebelum-sebelum ni, dia pelajar tidak balut dengan alasan pelajar tahun lepas yang pinjam tu dia tidak balut. Jangan begitu. Kita betulkan apa yang tidak betul lah. Okey, jadi kita tolong balut. Cari pahala. Orang bilang cari pahala Okey. Yang kelima adalah perangai. Ini patutnya perangai ni saya mau cerita dulu, tapi saya letak paling last lah, tidak apalah. Okey, perangai kamu dalam matematik ini mesti baguslah.
Maksudnya kalau kita mau bagus, matematik tu bagus, perangai mesti bagus lah. Dari segi hantar kerja, dari segi tulisan macam mana, kan, dari segi disiplin. Okay, alat tulis tu cukup ke tidak, buku teks kamu tu ada koyak ke tidak ke, itu perangai. Jadi kita kena baguskan perangai kita supaya kita jadi lebih baik lah. Okay, yang ke, okay, setakat ni ada soalan ke? Macam belum ada cikgu. Macam belum aja. Yang lain, saya tengok yang Jaidin. Yang lain kalau tidak boleh, kalau tidak boleh chat, tidak boleh cakap, kamu boleh chat sana je tu. Ada tu chat sana. Ataupun kamu malu-malu, kamu WhatsApp saya je lah. Okay. Ada cikgu. Tu yang tadi. Mirzana. Mirzana ni nama kamu Amira tu nama dia cikgu. Oh, Amira. Nama glamour-glamour macam Korea ni. Tu yang saya pening tu sekejap saya bukan fan artis Korea. Tengok sekejap je lah. Okay, yang ini Kaira ni nama kamu Kaira Mia Irdina. Cantik nama Kaira Mia Irdina. Tapi tunggu, ada respon ke dia? Itu nama juga. Okey, ada mungkin lain lah mungkin lain tidak berapa ni. Muhammad Rezki. Ini adik Ramdan ke ni, Muhammad Rezki? Cikgu. Salah sorry, salah. Rezki ni yang mana? Sorry salah. Mungkin nama tu dah, nantilah saya kenal kamu, nanti tengok senarai nama yang betul lah Okay, okay, setakat ni tu je. Kalau yang subjek-subjek lain tu macam mana? Ada dorang start sudah ke? Ke dorang ada apa ni, taklimat macam begini? Dorang ada start sudah ke belajar ke macam mana? Kalau yang subjek lain macam mana? Start sudah. Okay, start sudah. Kalau start sudah maksudnya kalau start saya kena start lah. Okay, jadi yang itu untuk peringatan bersama. Yang penting-penting tadi tu, kalau boleh kamu ada catat lagi bagus. Okay, jadi untuk tingkatan 1 di sekolah menengah ni, tingkatan 1 kamu ada 13 bab Okay, 13 bab. Buku teks kamu tu masih wow, kenapa wow? 13 tu kira sikit saja tu, 13. Sikit je ni 13 ni. 13 kalau kamu bundar kepada 10 yang terdekat berapa? 13. 10 kan? Kalau kamu bundarkan jadi 10 kan? Sikit je tu. Okay? Ya, cikgu. Okay, bab yang pertama. Okay, bab yang pertama adalah nombor nisbah Tajuk dia nombor nisbah. Tapi sebelum saya teruskan ni, saya mau tanya dulu kamu ni, macam mana? Hari ni macam mana? Kalau kamu ada apa-apa pendapat ke apa ke kan? Mau teruskan ke ataupun macam mana? Saya akan tanya dulu. Kalau saya tanya kamu dulu macam mana? Kalau kamu sudah ready, saya teruskan je. Kalau kebanyakan tidak ready, saya teruskan sikit lah, tapi tidak banyak lah. Yang lain macam mana yang lain? Okey, cikgu. Yang lain, kalau tidak boleh cakap, kamu boleh type je di chat di sana tu. Yang penting buku teks kena ada. Okey cikgu. Alia Sedik. Okey. Yang lain boleh pastikan ada buku teks di tepi tu Okay, kalau okay, kamu cikgu. respon di sana pun boleh, respon di chat sana pun boleh, supaya saya nampak lah. Okey, mungkin lain, kalau suara tu tidak berapa
Jelas. Okey, jadi buku teks mesti ada dan kamu pastikan terbuka sudah bab yang pertama. Bab yang pertama tu yang depan-depan tu kamu tiup je buku teks kamu tu dia terbuka tu sampai bab yang pertama Okey? Cikgu kalau tiada buku teks boleh rujuk di WhatsApp tu kah? Ya boleh. Memang di WhatsApp tu buku teks tu belum ada. Maksud saya buku teks yang di WhatsApp. Kalau ada laptop bagus. Bagus sikit lah, senang sikit kita tengok kan lagi besar. Atau ada tablet ke, okay, ada tab ke, iPad ke. Oh konon lah iPad, saya pun tidak ada benda tu. Okay. Okay boleh tengok. Tapi kalau jangan print jangan print. Kalau siapa yang berkemampuan bolehlah print. Tapi saya tidak cadangkan kamu print. Sebab banyak juga tu mau print bahaya Kan bahaya tu maksud saya boleh buat tapi tanggung sendirilah. Dia punya cost dia lah kan. Okay. Okay, jadi bab yang pertama saya harap yang ini sudah ada orang yang membukanya dan melihat-lihatnya. Kan ada orang yang sudah tengok lah. Okay. Jadi macam mana Bang Lux. Okay, bab yang pertama. Okay, bab yang pertama kalau hari ni saya punya perancangan Okay, kalau hari ni saya punya perancangan tu, okay, kita akan tengok yang pertama. Okay, ni pelajaran hari ni. Sebelum tu kamu take 1 minute lah untuk rehat kejap. 1 minit. Ninja Official. Okay, sambil-sambil tu kamu boleh tengok dululah muka surat pertama. Belek-belek dulu muka surat pertama sampailah muka surat ke-6 tu kamu belek je dulu. Okay, sementara kita rehat kejap 1 minit je. Oh. Pada garis antara nilai integer dengan integer dan pada garis sumber. Mengenal tidak jelas tu. Baik. Apa ni? Okay, tengok-tengok dulu. Okay, jadi yang ini, yang hari ini adalah tentang integer. Okay, subtopiknya adalah 1.1 iaitu integer. Dalam bahasa Melayu yang betulnya integer. Okay, tapi integer lah biasa orang sebut integer Okay, jadi yang kamu kena faham ataupun kamu kena dapat daripada kelas hari ini yang pertama adalah mengenal nombor positif dan nombor negatif. Di sekolah rendah ada belajar ke sudah ni nombor negatif, nombor positif? Ada kan? Jason Dillon macam ada respon tapi saya tidak berapa ni tidak apa. Romantik sangat kamu punya suara. Tidak berapa ni. Tapi tak apalah. At least adalah nampak bergerak-gerak dia punya mic tu kan. Okey, jadi yang nombor positif, nombor negatif. Yang kedua kamu kena ni yang pertama. Allah. Ni yang pertama. Yang kedua adalah mengenal dan memerihalkan integer. Ni yang kedua, mengenal dan memerihalkan integer. Maksudnya kamu kena faham apa maksud integer. Maksud integer. Yang ketiga, kamu kena mewakilkan ataupun kamu kena lukis garis nombor.
Okey, lukis garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut. Nanti kamu akan tahu ada dua jenis, ada dua integer, iaitu integer positif dan integer negatif. Jalan slow. Dan integer kosong. Ada tiga lah maksud saya. Integer negatif, ada integer yang kosong tu dipanggil integer, dan integer positif. Jadi kamu kena tahu macam mana mau letakkan nombor-nombor integer itu pada garis nombor. Okey? Yang mana satu di depan, mana satu di belakang, mana satu kanan, mana satu kiri, mana satu yang tengah-tengah. Okey? Yang ke last sekali adalah membandingkan dan menyusun integer mengikut tertib. Okey, banding dan susun integer. Lepas kamu mengenali macam mana mau melukis garis nombor, maka kamu boleh susun ikut tertib menaik atau tertib menurun. Okey, jadi itu adalah 4 perkara yang kamu kena tahu daripada kelas hari ini. Saya akan pergi sikit-sikit saja sebab yang selebihnya kamu kena baca, dan yang saya bagi sekarang ni ataupun di kelas yang begini ni hanyalah secara kasar lah. Dan soalan, kalau ada soalan tambahan kamu boleh chat saya secara personal ataupun tanya di grup. Saya cadang kamu tanya di grup supaya orang lain pun tahulah apa soalan yang kamu akan tanya. Okey. Baik, yang pertama adalah kita kena kenal nombor positif, nombor negatif. Okey, kamu tengok muka surat 2. Kalau dalam buku teks kamu, dia adalah muka surat 2. Okey, nombor positif, nombor negatif. Okey kamu ni. Kalau kamu tidak okey bagi tahu Dengar cikgu, dengar. Dengar Dengar. Saya takut nanti saya Jaiding seorang je yang ada. Yang lain tu tiba-tiba nanti pergi sarapan ke, pergi keluar ke, shopping ke apa kan. Maknanya saya cakap seorang diri je. Jangan begitu Jangan biarkan ku sendirian. Wah, tu macam lagu. Jangan begitu. Okey. Okey, baik. Mana tahu kamu tiba-tiba kamu pergi mandi ke apa kan. Saya cakap seorang diri je. Tak apalah, nanti ada rakaman kamu boleh tengok balik. Okey. Apa lagi? Okey, nombor positif, nombor negatif. Yang ini saya rasa kamu sudah boleh kenal lah nombor positif, nombor negatif. Kita tengok situasi dalam gambar ni. Muka surat berapa? Muka surat berapa ni? Okey, muka surat 2. Muka surat 2 tu ada situasi, gambar-gambar yang kamu biasa tengok lah. Jaidin baca dalam hati. Jaidin baca dalam hati. Baca dalam hati. Tak apa, saya dengar kamu punya bacaan dalam hatimu. Saya dengar tu Okey, lupa sudah ni jap. Okey. Kalau kamu tengok gambar yang pertama, iaitu gambar tingkap bangunan. Ini biasanya kamu pernah tengok lah, lift kan, lift. Okey, lift. Ada bangunan dia sampai tingkat bawah tanah tu. Okey. Tingkat bawah tanah biasanya dia label dengan B kan. Bawah tanah tu biasanya dia panggil ataupun dia label dengan B Saya punya pen ni pun masalah sudah ni. Macam mana mau menulis ni? Astagfirullahalazim. Macam mana ni? Okay, kamu tunggu Stay and steady. Ada masalah dunia sekejap ni Okay, stay. Kamu baca-baca dulu. Baca-baca dulu. Relax-relax je. Jangan stres sangat. Sambil-sambil kamu tengok penguin ke tu. Kan penguin tu relax saja kan dalam gambar tu. Okay, relax je. Menyimpang lagi. Cikgu. Ini bab kedua nih. Live cut YouTube. Siapa nih?
Apa cikgu butuh? Ni. Tebal ni buku. Okey, kalau sudah habis yang muka surat 2 tu kamu sambung je lagi sementara saya tengok apa masalah pada pen ni. Okey. Nimble Fox. Weh, nama canggih-canggih. Ninja. Apa Ninja Turtle ke? Dah stop kali tu tidak. Ada sudah. Ini Harap okey lah dia punya. Dia punya bateri. Okey, nombor positif, nombor negatif Sorry bateri mungkin masalah lah. Bateri pen ke? Allah, Shopee. Astaghfirullahalazim. Ya. Shopee. Jangan dengar tu ya dugaan bukan tu, bukan salah dengar kamu ni. Okey. Okey, nombor positif. Kalau kamu tengok gurun Sahara yang panas terik tu, sana tu, mesti kamu pernah pergi kan sana? Pernah pergi kah? Gurun. Okey, gurun lah. Tak salah gurun apa pun. Okey, kalau suhu nah ini biasa kamu dengar kalau 45 suhu di gurun biasanya sangat panas lah suhunya sangat tinggi. Okey, bila sangat tinggi maksudnya di atas paras kosong. Okey, di atas paras kosong. Jadi dia adalah positif. Biasanya kamu pernah dengar kan kalau suhu ais berapa? Takat beku ais berapa? 38 darjah Celsius. Astaghfirullahalazim. Ais tempat kamu 38. Ais tempat orang lain macam mana? Sama ke? Ais kalau ais adalah peti ais kamu tu berapa takat beku dia? Cek. Jangan pergi cek peti ais, tak payah. Berapa? Kosong kan? Kosong takat beku. Takat beku. Kalau anti Petri ni bilang apa tu takat beku. Kosong. Kosong. Okey, takat beku kosong. Celsius. Kosong darjah Celsius. Jadi kalau di gurun dia lebih daripada kosong, lebih tinggi daripada kosong, 45 ataupun 50 darjah, 40 darjah, maksudnya dia di atas kosong. Bila di atas kosong maksudnya dia positif. Peasant ni adik-beradik Bom peasant bukan tak apa betulkan dulu tempat apa tu kamera ke apa betulkan dulu. Okey. Jadi kalau tengok yang penguin yang sedang posing ni yang ni adalah di tempat yang sangat-sangat sejuk lah di bawah kosong Bila di bawah kosong dia letak tanda apa ni di depan ni? Alamak besarnya. Hilang pula dia punya ni. Okey. Kalau di bawah kosong, di bawah kosong kita ada suatu nombor iaitu nombor negatif. Ni kita panggil nombor negatif. Kosong tu adalah negatif. Takat beku ais. Jadi kalau di bawah kosong nilainya masih ada. Cuma kita ada tanda negatif. Itu nombor negatif. Jadi daripada gambar ini kamu boleh kenal sudah mana satu nombor positif, mana satu nombor negatif. Kalau tingkat bangunan kalau negatif ada tolak kan depannya cikgu. Ya, ada tanda tolak. Biasanya kita sebut tolak lah. Kalau orang putih dia bilang minus. Ada minus di depan tu. Macam kamu pernah dengar ada A+,
A dengan A minus kan. Kalau sekolah menengah beginilah. Nanti saya ceritalah grade-grade-nya tu di sekolah menengah matematik macam mana. Dia lain dengan sekolah rendah. Sekolah rendah lain, sekolah menengah lain. Tapi itu saya akan ceritakan bila tiba masanya nantilah. Okay? Jadi sama juga dalam kes kita, kita ada negatif, kita ada tanda negatif tu. Okay, yang kalau lift bangunan pun sama, lift bangunan kalau tingkat, ni saya kata tadi tingkat bawah tanah, kalau kamu pergi mana-mana tempat, biasanya dia akan tulis bawah tanah base ataupun dia label pada button lift tu B. B tu maksudnya basement lah. Okay. Kalau tingkat bawah yang ini biasanya di label dengan G kan? G, betul ke G? G tu apa maksud dia G? Ground floor. Ground floor, bagus. Tingkat yang paling Tinggi. paling tinggi. Tingkat ground floor paling tinggi. Mungkin kamu punya bangunan terbalik kali kan? Tingkat paling tinggi tingkat 2 lah kan? Yang ni. Ground floor yang paling bawah lah cikgu. Biasanya bangunan-bangunan yang tidak ada bawah tanah, paling bawahnya adalah ground floor lah, itu paling bawah. Tapi ada yang juga ada yang bawah tanah, biasanya untuk parking kereta ataupun store-store di flat ada bawah tanah, maka Macam di Wandi kan. paling bawahnya adalah basement B lah. Kalau 1B tu lama saya tidak pernah pergi, 2 tahun lebih sudah di sana. Saya tidak tahu macam mana. Okay, saya pergi dulu belum siap lagi. Saya tak tahu macam mana dia punya parking dia yang bawah tu, ada ke tidak? Ada ke? Ada sudah cikgu. Ada ada. Masa saya pergi tu tidak siap lagi lah. Masa pergi tu pergi kedai komputer je sana. Tapi yang lain tu belum lah, banyak lagi belum siap lah. Okay. Lepas tu okay, tu nombor positif, nombor negatif. Okay, nombor positif dia ada tanda apa di depan dia? Nombor positif di depan. Ada tanda tambah. Kalau nombor negatif dia ada tanda tolak kan. Kalau nombor positif dia ada tanda tambah ni. Jadi depannya cikgu. Di depannya. Tapi nombor positif boleh tulis sama ada mau letak tanda positif ataupun Jadi tidak kita mau panggil letak. positif Kita dua boleh juga. pilih sama ada kita mau letak ataupun tidak. Itu nombor positif. Kalau nombor negatif dia wajib ada tanda tolak. Dia tidak ada pilihan. Dia mesti tulis tolak tu. Kalau nombor negatif. Okay. Negatif dia wajib ada tanda tolak. Okay. Okey. Okay. Okay, kita tengok apa lagi. Saya tidak mahu terlalu satu-satu buku teks kamu. Kita tengok yang penting je. Okay, kita tengok latihan yang ini. Tadaan. Tengok gambar kapal terbang yang cute sana tu dengan kapal selam. Kapal selam ke bom tu di bawah tu? Keuntungan. Kapal selam di ground floor kan cikgu. Okay, kapal selam tu kalau kapal selam dia menyelam di mana? Kapal selam mesti menyelam di laut kan? Ataupun di air. Di air kan? Jadi ini ground floor. Mana ground floor ni? Di sini. Kerugian 500. Astagfirullahaladzim. Salah. Okay, yang ini kita panggil apa ni? Kalau bangunan tadi kita panggil apa? Kalau yang saya label anak panah tu. Top floor. Top floor. G kan ini? G. Kan? Maknanya aras dia kosong lah kan? Kalau di atas aras laut, di atas paras laut. Okay, yang 1000 ni di atas paras laut. Okay, yang ini adalah nombor apa? Positif ke negatif? Positif. Okay, positif. Okay, positif 1000 meter. Tu cara kita menulis lah. Okay, cara kita menulis nombor positif, iaitu letak tanda tambah di depan tu. Okay. Kalau di bawah paras laut, Negatif. okay, jadi yang di sini cara kita menulis adalah negatif 250 meter Okey. Okay. Okay, untuk situasi yang A. Naik tu maknanya cikgu positif kan? Ulang balik. Yang naik nama dia positif, yang turun nama dia negatif kan cikgu? Ya, betul. Kalau yang situasi ke B, okay, situasi ke B tu keuntungan dengan kerugian. Kalau untung maksudnya naik ke menurun untung.
Kalau rugi maksudnya turun. Kalau untung naiklah kan. Jadi yang untung ni kamu kena tulis. Okey, Ya. positif RM 2000 Dan negatif. ringgit. Kalau rugi kena Negatif. tanda negatif 500 ringgit. Okey, boleh? Ni senang-senang je ni. Senang menang je ni. Senang menang pula. Senang-senang saja ni. Okey, jadi soalan itu baru baru kita baca soalan. Apa soalan mau sebenarnya ni? Ataupun saya buat-buat jawapan, mana tahu saya tipu ke apa. Okey, soalan dia, wakilkan dua perubahan yang bertentangan dengan menggunakan nombor positif dan nombor negatif. Maksudnya dia suruh kamu kenal pasti mana satu nombor positif dan mana satu nombor negatif, itu je. Okey. Nombor 2 positif, nombor 1 negatif. Okey. Boleh? Boleh? Jadi jawapan kamu inilah. Ini untuk yang A ada dua jawapan lah. Yang positif 1000, yang ni positif 1000 meter meter. Negatif 2500. Salah tu, 2500. negatif 250. Okey, meter. Lepas tu yang kedua, ni jawapan dia. Ni. Yang kedua yang ni. Positif RM 2000. Jawapan kedua adalah negatif RM 500. Kepada yang baru join tu, saya ulang balik. Segala yang ini kalau kamu tidak jelas, tidak dapat ataupun line tidak bagus, saya akan bagi link YouTube nanti benda ni dirakam. Jadi setakat ni suara yang banyak sekali saya dengar suara Jaidin lah. Nanti dia masuk YouTube sana tu. Okey. Aku nama Baik. bapak juga. Okey. Sekejap rasanya kena. Okey, boleh setakat ni boleh. Dia masuk YouTube. Okey, boleh okey. Boleh sebab. Okey, baik. Yang pertama nombor positif, nombor negatif kamu sudah kenal. Okey, sekarang kita mau kenal lagi apakah itu integer. Ejaannya tu yang di inilah integer ataupun integer lah biasanya disebut integer. Okey, jadi apa itu integer? Okey, integer kamu tengok aktiviti penerokaan 1, yang ini kamu buat dulu, kamu baca-baca dulu. Maksud saya kamu kena tengok dulu aktiviti ni mengenal apa itu integer, apa itu yang bukan integer. Jadi nombor mana yang dikatakan integer, nombor mana yang bukan integer. Nombor mana integer positif, nombor mana integer negatif. Okey, jadi kamu cuba dulu Nombor tengok aktiviti tu Kosong integer 461. Ini bukan donat ni. Ini bukan donat ni, kosong ni. Okey, donat bukan begini. Biasanya donat warna kuning atau oranye kan? Nomor donat. Nomor donat. Ni nombor 4 ni. Bukan pokok kaktus ni. Ni nombor 4. 4 dengan 6. Okey, 4 dengan 6. Jadi tengok mana-mana nombor yang dikatakan integer, mana yang bukan integer, mana yang integer positif, mana yang integer negatif. Sudah Kamu tengok sudah yang ni? Integer positif 1 ke 2. Tengok jenis-jenis dia. Jenis nombor mana yang dikatakan integer, yang bukan integer, yang integer positif, yang integer negatif. Bukan ini saja contoh dia, banyaklah lagi contoh lain. Ini sekadar aktiviti ringkas untuk kenal apakah itu integer. Untuk kenal ini kata satu ni awal-awal untuk kenal je ni. Okey? Okey, boleh? Boleh. Okey, boleh. Boleh bah. Okey. Sekejap, selipar aku tersangkut bawah ni. Boleh bah. Aduh. Jap, tengok dulu. Tengok dulu. Cik tengok. Okey.
Okey, kenal Okey, kalau kenal saya cepat sikit. Okey, jadi daripada aktiviti ni kamu boleh kenal pasti kalau nombor itu bentuknya, contohnya saya buat pecahan 1 1/9 ni nombor ni. Adakah nombor ini integer? Tidak. Okey, tidak. Oh, Sebab apa dia bukan? Sebab ada satu di atasnya, Ciko. Sebab dia adalah nombor pecah. Sebab ada satu di atas dia. Dia nombor pecahan. Dan nombor pecahan dia bukan integer. Okey, macam mana saya tahu? Salah betul. Macam mana saya tahu? Yang ni dia kata kalau nombor itu bentuknya pecahan memang bukan integer. Okey. Okey, kalau cikgu ada nombor contohnya, saya tanya seorang-seorang lah kan. Ninja Turtle tu. Memang nama kamu Muhammad Ninja ke apa? Muhammad Rizki dia cakap. Oh. Ya. Apa tadi? Okey, saya tanya siapa? Amira. Mir tu maknanya Mira Ya, left Cigo yang tadi Amira Cigo tu. Okey, kalau saya buat negatif 2 Okey, negatif 20. Ni. Tip 20. Integer ke bukan integer? Mirzana. Left dia tadi, Cigo. Astagfirullahalazim. Jangan begitu. Dah masuk balik. Ada sudah di sana tu. Ada juga tu dia. Masuk YouTube mana? Serius lah. Negatif 20. Integer bagus. Okey, negatif 20 adalah integer. Ada ya, astagfirullah. Kalau negatif 20.2 integer ke? Negatif 20 tidak nampak. Negatif 2 ni, sini nampak ni. Negatif 20. Negatif 20.2 integer ke? Adik pada Nosyafika. Bukan integer. Orang lain jawab. Tidak apa. Bukan integer. Bagus. Jadi kamu ingatlah. Nombor-nombor integer, kalau ada point ke, iaitu perpuluhan lah. Ataupun pecahan ke, itu bukan integer. Okay. Dia ingat itu yang penting. Okay. Yang ke latih. Kita terus tengok latihan. Ini latihan ni sangat simple. Jangan bimbang. Kalau yang join kelas ni, kerja rumah tu tidak ada yang saya tidak akan bagi yang lain lah. Maksudnya yang ini je lah yang kamu buat di kelas ini. Jadi sekarang ni, kamu ambil buku kamu ataupun kertas. Kalau belum ada buku, tidak apa. Kamu carilah kertas kajang. Ataupun kalau ada kertas A4, kamu buat catatan. Okay, buat catatan jawapan-jawapan yang dibincangkan ini. Nanti kamu tengok balik masa kamu ada masa free nanti. Kamu cuba buat nota sendirilah balik Buku macam ini kah? Okay. Yes, iaitu yang sekolah punya. Ya. Yang sekolah punya. Tapi yang saya ulang yang baru join, yang buku buku nota atau buku latihan untuk waktu PDPR di rumah ni, kamu perlu ada satu je. Bila buka sekolah nanti baru kamu ada 2. Maknanya kamu kena ada 2 untuk matematik. Guna buku panjang lah, Cigo. Kalau di rumah sekarang ni guna satu je dulu. Okey. Saya tidak faham maksud. Sorry. Kalau yang tidak dapat tadi tidak dapat faham tu, tengok balik yang ulangan. Nanti saya bagi link YouTube. Kamu boleh lihat balik apa yang saya sudah cerita. Saya sudah cerita awal kelas tadilah. Nanti kamu tengok balik Cigo. rakaman tu di YouTube. Nanti saya share link tu. Ya. Ada lagi. Okey, yang lain boleh cuba. Mau tanya, Cigo. Ya, tanya. Boleh guna buku panjang? Buku panjang tu macam mana? Tunjuk. Buku yang sekolah menengah kebangsaan ni. Yang ada garis-garis tu ke? Ni? Salah, balik. Apa yang kamu tunjuk tu? Pelik juga kamu ni. Ya, betul. Sekolah menengah kebangsaan Penggiraan Amar 2 tu kan. Guna yang nanti yang di koperasi tu yang begitulah ada. Boleh. Okey. Yes. Boleh. Okey.
Okay, latihan ini senang je ni. Kamu ambil masa, saya tidak buat yang pertama. Nanti kamu ambil masa kamu sendiri buat yang pertama. Kita tengok yang kedua. Okay, yang kedua. Okey. Yang kedua, dalam masa saya bagi dalam berapa ni? Buka jam dulu. Okay, kamu nampak di skrin kamu tu akan ada masa 10 minit kan? Tapi 1 minit je saya bagi kamu buat yang kedua tu. 1 minit je, maknanya 9.00 kena siap lah. Buat catatan di mana-mana je, tidak perlu secara formal dulu. Ini secara spontan dululah, Jadi tinggal maksudnya kita cuma buat itu latih diri 1-1B kan? Ya, 1.1B. Ya, yang ini untuk yang semasa. Saya belum habis lagi. Kita ada lagi lepas ni yang seterusnya. Kita ada lagi nanti. Okay? Siap. Ini yang kedua ni pilih integer je. Tidak susah ni. Nombor macam nombor hijau tu kan tadi tu, Cik. Ya, pilih saja. Pilih maksudnya kamu letak jawapan kamu tu nanti dalam ruangan ini. Letaklah tepi-tepi dalam ni. Ini jawapan kamu kena ada dalam bulatan ni. Ini bukan bulat-bulat bukan bulat-bulat bukan. Ini kena isi dalam bulatan pink tu. Okey, bulatan pink tu. Contohnya yang di sini, okey, saya buat satu contoh negatif 6. Jadi kamu isi di situ negatif 6. Buat kecil-kecil lah. Okey. Okey. Okey, habis masa. Okey, baik. Yang integer jawapan selain daripada negatif 6 apa lagi? Okey, negatif 6 ada. Senang, benda ni senang-senang je ni. Ada jawapan? Krik. Tolak 12. Okey, tolak 12 ataupun negatif 12. Okey, bagus. Ada lagi saya potong. Kalau sudah siap pilih, kamu potong je. Okey, lagi next. Okey, next answer 458. 58. Okey, 458. Okey, bagus. Lagi. 59. Okey, 59. Jason kosong. Okey, betul. 48. 48. Ada lagi? 48. Okey, lagi? Itu je. Ini je. Okey, itu sahaja. Ada berapa semua? Tiada. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 Jadi kamu cek jawapan kamu mesti ada 6 Lag tadi dah. Okey, mesti ada 6. Okey, bagus. 6. Okey, next. Hari kita kenal sudah integer. Oh, sebelum terlupa. Kosong. Okey. Kosong Bukan integer tu. Kosong integer ke tidak? Integer 3. Okey, kosong integer. Saya tanya kamu, kosong integer positif ke, integer negatif ke atau apa? Integer negatif. Negatif sikit. Ada tanda negatif ke depan dia? Ada tanda negatif depan dia ni? Tiada, Cikgu. Jadi dia integer positif ke? Integer je 3. Okey. Kosong Integer bukan. ada yang tulis neutral sana Maksudnya kosong bukan integer positif, bukan integer negatif. Kalau dalam soalan dia tanya kosong apakah ataupun adakah kosong integer positif atau integer negatif? Jawapan dia kosong bukan integer negatif, bukan integer positif. Itu jawapan dia. Okey. Neutral lah tu kan, Cikgu. Ya, dia Jason dia lagi neutral pucat tapi ni. kalau boleh jangan tulis neutral, tulis bukan
negatif bukan integer positif. Tulis begitu kalau neutral lebih kepada macam kamu belajar dalam sains kan. Dalam sains kamu belajar pH yang asid dengan alkali tu. Kalau yang tengah-tengah pH-nya tu neutral itu boleh. Okey. Neutral. Okey. Yang itu habis untuk latihan yang pertama yang kita bincang tadi tu. Okey, yang seterusnya setakat ni okey ataupun rehat kejap lah kan? Kejap lah cikgu mau minum. Pergi je. Kamu boleh relax-relax je. Jangan tu sangat lah kamu dalam masa 3 minit ke 3 minit begitu. Okey, kita akan cuba tengok lepas ni garis nombor. Okey, bagi yang tidak mau rehat, yang tidak penat-penat tu boleh je kamu belek-belek lagi garis nombor dalam buku teks kamu muka surat ke-5 dan ke-6. Sikit lagi ada. Okey, kita mau habis sudah. Okey, kamu rehat dululah. Nada. Makan nasi lemak dulu guys. Makan nasi lemak. Makan nasi lemak ke kamu buat nasi lemak tu? Saya ada je kuih lebih sini ni. Kalau lah saya boleh masuk dalam komputer kamu tu, saya bagi kan. Yang macam mana sih kok? Kuih biasa-biasa tak tahu nama apa. Saya bagi nama dia kuih tiada nama. Cikgu. Okey, kita sudah selesaikan latihan yang ini kan. Okey, maknanya kita sudah kenal integer, apakah yang dipanggil nombor integer. Okey, dan kita sudah kenal integer positif dan integer negatif. Okey, jadi kita sudah kenal lah. Sekarang lepas ni kita akan cuba meletakkan ataupun mewakilkan integer itu pada garis nombor okey, pada garis nombor. Aktiviti ni ada pada muka surat 4 okey, muka surat 4. okey, kita mahu letakkan nombor-nombor ni yang kamu kata integer tadi tu pada garis nombor. Macam mana susunan dia? Okey, jadi untuk tahu itu aktiviti penerokaan 2 ni mesti dibuatlah. Okey, aktiviti ni. Okey, nanti saya bagi link link GeoGebra. Link aplikasi GeoGebra untuk kamu cuba explore lah, kamu cuba lihat tentang aktiviti yang ni. Jadi aktiviti penerokaan 2 ni, okey, aktiviti penerokaan 2 ni dia tujuan dia meneroka perwakilan integer pada garis nombor. Kita kena tahu di mana kedudukan integer pada garis nombor. Okey, integer positif sebelah mana, integer negatif sebelah mana, integer kosong di mana kedudukan dia. Okey. Jadi arahan pertama dia kata buka fail integer garis nombor .ggb. Yang ini file ini saya akan bagi dalam bentuk link lah. Sebenarnya dalam buku teks kamu dia ada, kalau kamu perasan nanti bila kamu dapat buku teks, di depan tu, yang dekat intro di depan tu lebih kurang 3 atau 4. Saya tengok kejap saya tunjuk sini lah, senang kan. Ni buku teks kamu nanti. Kamu buka muka surat yang depan-depan tu. Muka surat 7 kan nombor 4, 5, 6. Okey, muka surat 7. Tujuh Roman. Ni 7 Roman ni bahagian sini. Kalau kamu nanti bila kamu dapat buku teks, boleh tengok sini
Yang saya share di grup kamu di WhatsApp tu adalah buku bab 1 saja tu. Saya tidak share intro. Mungkin saya akan share intro inilah. Nanti kamu tengok muka surat yang ke-7. Muka surat 7 ni 7 Roman 7 Roman. Okey. Dia sini dia kata, okey, kalau kamu tengok nanti dia suruh kamu install download, kamu download dan install lah. Daripada Play Store ke, daripada Google Play ke. Okey, GeoGebra, tapi tidak perlu install. Sebab saya akan bagi link itu. Jadi kamu tidak perlu install apa-apalah, GeoGebra tak perlu. Jadi saya akan bagi link ini integer garis nombor. Nanti dekat link tu bila kamu tekan, dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. Untuk aktiviti penerokaan yang inilah itu penerokaan yang kedua ni. Okey. Jadi bila kamu tekan, bila saya bagi link tu kamu tekan, dia kalau dalam ayat dia kata dengan GeoGebra kan, dengan apps GeoGebra, tapi tak perlulah kamu install. Sekarang saya akan bagi link. Link tu saya akan bagi juga di YouTube di bawah. Okey, nanti kamu boleh tengok. Kalau kamu tekan YouTube nanti tu, jangan lupa ada link di bawah tu. Cubalah tekan sana tu, ada yang ini yang integer garis nombor ini, link di sana ada tu, saya letak nanti Okey, jadi bila kamu tekan link tu dia akan keluar begini. Jadi ini dipanggil garis nombor. Nampak ni garisan ni. Garisan nombor. Kamu boleh main-main maksud saya bukan bermain-main. Main-main yang apa tu? Seronok-seronok je. Maksud saya cuba play-play. Play-play tu sama juga main-main kan. Cubalah gerak-gerakkan apa yang perlu. Dan contohnya nombor yang titik merah ni saya boleh gerak-gerakkan. Okey. Saya boleh gerak-gerakkan. Ni untuk aktiviti itulah aktiviti muka surat 4 tu. Aktiviti penerokaan 2 Okey, bila kamu gerakkan ini. Jadi kamu kena tahulah di mana kedudukan integer dalam suatu garis nombor. Dalam suatu garis nombor tu di mana kedudukan integer. Ini nombor-nombor yang ditunjuk di sini nanti, ini ni adalah nombor integer lah. Okey. Okey. Bertukar wajah sudah ni saya ni. Tak apalah. Okey, jadi kalau kamu cuba gerakkan ke kiri contoh kalau ke kiri dalam buku teks tu, dalam yang saya share di grup kamu tu, buku teks bab 1 tu, dia ada sudah penerangan dia punya hasilnya tu semua sudah diterangkan di sana. Jadi tinggal kamu membaca dan memahami sahaja apa yang dilakukan. Okey, bila kamu gerakkan ke kiri, kamu tengok ni. Nombor ini seolah-olah makin besar kan? Nombor ini. Contoh kalau kita berada di sini contoh. Di sini kan negatif 1. Tengok maksud dia ni. Ini nombor negatif. Jadi kamu perasan sebelah kiri semua nombor negatif. Sebelah kiri kosong. Ini kosong. Kosong tiadalah negatifnya. Kosong-kosong lah kan? Jadi sebelah kiri semua negatif. Kalau sebelah kanan nombornya positif kan? Okey, nombor positif. Jadi kamu boleh tekan nanti, kamu test sendiri, kamu terokai sendiri cuma yang ditekankan di sini, kalau kamu letak di sini tengok nilainya negatif 2, letak lagi di sebelah negatif 3. Nilainya tu macam makin besar kan? Macam makin besar. Sebenarnya nilainya tu makin kecil. Negatif 6 ini adalah paling kecil. Dalam saya punya skrin ni negatif 6 lah paling kiri ni. Ini paling kecil. Okey, paling kecil. Kalau kamu belajar dalam sains, kalau kosong ni suhu apa? Kosong adalah takat beku, ais kan? Ais, kosong. Kalau negatif 1, maksudnya lebih sejuk daripada ais. Okey, negatif 1 lebih sejuk. Kalau ni lagi, maknanya lagi rendah lagi suhu. Ni sebelah kiri ni makin ke kiri maksudnya makin rendah. Walaupun nilainya tu macam makin besar kan? Sebenarnya dia nilai yang ke kiri nilainya tu semakin kecil.
Samalah macam sains kamu belajar. Kalau negatif 40, lagilah di belakang ini. Bilang antipatrin di belakang ini. Lagi jauh di belakang ini lagi kecil. Sangat rendah. Jadi kalau dari segi suhu negatif 6 adalah suhu negatif 6 darjah Celsius adalah suhu yang paling rendah lah dalam saya punya ni. Kalau negatif 5 suhunya tu tinggi sikit. Nilainya kalau tengok nombornya makin kecil tapi nilainya makin besar kalau kita bergerak ke kanan. Negatif 4 lebih besar sikit. Negatif 3 lebih besar lagi. Kalau kosong lagilah besar. Kalau ke kanan lagi, semakin ke kanan makin besar lah. Ini kamu faham lah kan? Ini kamu sudah tahu. Kalau kosong satu memang lebih besar daripada kosong. Ke kanan lagi, lagilah besar. Ke kanan lagi. Jadi yang paling besar, yang paling besar adalah yang tadilah 3 di sini. Hilang sudah nombornya tu. Kamu main-main lah nanti. Kamu tekan-tekan, cuba explore. Okay. Jadi kosong tu adalah di sinilah. Ini kosong. Okay. Jadi yang di atas ni apa ni maksud dia ni? Ada saiz skala. Astagfirullah ni. Saya tidak boleh zoom dia punya label. Saiz skala. Saiz skala ni kamu boleh kamu boleh ubah ikut kamu punya suka lah. Macam contohnya skala tu kamu mau skala dia punya senggatan antara kosong hingga yang antara dua senggatan ini. Kalau saya ubah skala ni, dia punya senggatan, saiz senggatan tu pun berubah. Kalau kamu mahu banyak lagi nombor, kamu boleh adjust lah saiz dia, saiz skala ni. Jadi kalau makin kecil makin banyak dia punya ruang-ruang dia lah. Dah jadi macam pembaris kamu sudah ni. Banyak ruang-ruang dia. Lagi besar saiz skala, lagi sikit dia punya nombor dia. Jadi dia punya senggatannya tu makin kurang lah. Okay. Yang ini panjang garis. Kalau saya balik asal. Kalau panjang garis nombor yang di sini, panjang garis nombor ni, ini. Ini kamu ubah, tengok apa yang berubah. Dia punya panjang lah. Dia punya panjang garisan tu makin panjang, makin pendek. Kamu boleh main-main lah sini. Boleh try. Boleh try cuba test. Cuba test. Cuba try test. Sama je tu. Cuba try test. Yang ini papar nombor negatif. Kalau kamu tekan dia ada keluar negatif. Kalau kamu tidak tekan dia tidak ada nombor negatif di bawah tu. Nombor positifnya ada. Nombor positif ada. Tapi nombor negatifnya tidak ada sebab kamu tidak tekan ini. Jadi kamu tekan saja, tick saja supaya ada keluarlah nombor di sana. Di garis nombor itu. Jadi kita faham sudah daripada aktiviti ni. Jadi kesimpulan dia, saya terus gabunglah untuk susunan ataupun cara kita menyusun secara tertib menaik. Daripada kiri ni, ini paling kecil. Dalam garis nombor, ni garis nombor, nama dia garis nombor. Paling kiri ni adalah nilai paling kecil. Jadi semakin ke kanan semakin besar. Nilai dia semakin besar. Kalau semakin ke kiri nilainya makin kecil. Itu dari segi susunan mengikut tertib lah. Ke kanan makin besar. Kalau kita bergerak ke kiri makin kecil. Jadi itu untuk aktiviti yang muka surat 4 ini, iaitu meneroka perwakilan integer pada garis nombor. Itu aktiviti itu. Jadi ada diceritakan, tengok dalam buku teks kamu ni banyak ni diceritakan sudah. Dia punya kesimpulan dia punya hasil perbincangan dia. Jadi itu untuk aktiviti itu. Jadi sekarang ni sekarang ni kita tengok latihan berkenaan aktiviti tadilah, iaitu menyusun integer. Menyusun integer iaitu latihan latih diri 1.1C. Latih diri 1.1C. Cuba nombor
satu nombor 1 A dan B sahaja. Nombor 2 belum tak payah. Nombor 2 biarkan dulu. Kita tengok nombor 1 A dan B. Ini berkenaan dengan menentukan ataupun menandakan, membuat garis nombor lah. Kamu buat garis nombor yang macam aktiviti tadi tu, kamu labelkan di mana kedudukan. Contohnya yang A ni, di mana kedudukan negatif 5, di mana kedudukan 5, 1, negatif 3. Ini untuk A, ada 4 nombor. Jadi di mana kedudukan nombor itu pada garisan ataupun garis nombor. Okey. Okey, saya mahu yang ini. Kamu cari kertas kosong ke, cari buku latihan ke. Okey. Cuba fikirkan nombor 1 sahaja. Nombor 1 sahaja ni. Saya tanda ni. Nombor 2 tak payah. Nombor 1 sekarang. Sekarang sekarang. Okey. Perlu saya buat yang A ke? Yang A ni kamu perlu saya buat ke ataupun kamu mau buat dulu ke macam mana? Dia suruh apa? Apa arahan dia? Okey, arahan dia kata bagi setiap yang berikut tentukan dan tandakan kedudukan integer diberi itu. Yang diberi itu pada suatu garis nombor ni. Garis nombor. Garis nombor ingat, dia ada garisan. Okey, kamu guna pembaris. Ada garisan dan dia ada bahagian kosong, di mana kosongnya kamu tanda dulu kosong di mana. Baru kamu tanda di mana nombor positif, di sebelah mana nombor negatif. Boleh? Okey, saya cuba buat A lah. Saya cuba buat A, nanti yang B tu kamu boleh follow lah. Okey? Contohnya yang A dia ada nombor negatif 5. Okey, 5, 1 dan negatif 3. Ada 4 nombor ni Negatif 5, 5, 1, negatif 3. Okey, negatif 5 di sebelah mana? Kiri kosong ke sebelah kanan kosong? Kalau negatif 5. Sebelah kiri. Okey, sebelah kiri. Paling hujung kah? Paling kiri hujung? Okey. Kalau negatif sebelah kiri, kalau kanan positif. Okey. Negatif 5 paling hujung. Okey. Yang okey, nombor kedua. Kalau nombor 5 di mana nombor 5? Kanan ke kiri? Kanan je ke kanan kan? Okey, kanan. Paling hujung ke macam mana? Kanan. Tapi cikgu cakap tadi yang max 3. Jadi paling hujung sebelah kanan ni nombor 5 ke di sini? kiri lah. Cikgu ya. Okey, nombor 5 berada di sebelah hujung paling kanan. Okey, nombor 1. Okey, nombor 1 di mana? Depan Di kanan kosong. Okey, kanan kosong. Lepas tu? Cikgu, ada tu. Di sini kah? yang Kalau Okey, di sini. Okey, 1. ada Negatif 3. Last sekali, negatif 3. depan negatif 5. Okey, di depan negatif 5. Okey, bagus. Negatif 3 lebih kurang di sini. Ini cara dia. Ini jawapan dia. Boleh kamu boleh faham yang ini? Boleh cikgu, boleh. Boleh jadi susunan dia tu kamu kena ingat. Yang kosong itu dia mesti ada di sekitar tengah-tengah lah. Yang sebelah kanan nombor positif, yang sebelah kiri nombor negatif. Nilainya itu daripada negatif 5 semakin meningkat, paling tinggi adalah 5. Susunan dia tu secara menaik itu. Okey. Okey, boleh cuba sekarang yang B. Kita ada lebih kurang 4 minit lagi ataupun 3 minit lebih lagi Okey, cuba try B. pentingan kristal dulu, bos. Okey, kalau siapa ada yang sudah siap, boleh kamu snap gambar kamu, boleh WhatsApp saya boleh tunjuk contoh kamu.
Maknanya saya ambil contoh daripada kamu lah. Nanti saya semak kamu punya kerja tu di sini Cikgu, saya tak tahu kerja rumahnya. Macam mana? Saya tak tahu kerja rumahnya. Kerja rumahnya belum lagi. Kejap. Kita habiskan ini dulu. Belum lagi ada. Belum lagi. Kejap. Kita buat yang itu latih diri 1.1C dulu kan? Ya, betul. Dan nombor 1 saja. Nombor 1 saja. Okey, nombor 1 je. Kan cikgu. Okey, sudah. Yang B tu sudahkah yang B? Ui, nampak orang calon. Bisa juga. Serius. Yang ke B sudah? Sudah. Mana saya punya phone saya ni, Allah. Ada yang hantar mesej tapi dia delete balik. Jangan delete Mau tengok contoh dulu cikgu dari YouTube. Okey. Okey. Ada yang respon. Maknanya dia lah tu yang delete tu kan. Tapi tak apa. Okey je. Kenapa dia menung semua? Okey, yang itu kamu boleh cek. Okey, saya bincang juga yang di sini. Okey, kamu gariskan, buat garis nombor. Okey, kita ada kosong. Okey, kosong di sinilah contoh Okey, lepas tu nombor paling kiri, yang paling kiri sebelah sini ni. Paling hujung di sebelah kiri ni nombor berapa? 2. Negatif 10. Negatif 10. Okey, bagus. Negatif 10. Ni. Okey, nombor yang yang di depan dia? Negatif 8. Negatif 8. Okey. Okey, lepas tu? Lepas itu? Depan kosong. Jelas lagi. Lepas tu ada lagi? Depan Tak ada. Depan kosong 2. Okey, depan kosong ada 2. Nanti saya label di sini 2. Cukupkan 4. 1, 2, 3 dan 4. Okey, kita cukup sudah. Jawapan tu ada 4 nombor Okey, ni jawapan yang betul. Sudah. Okey. Jadi itu untuk jadi kamu tandalah latihan ini kita sudah bincang. Jadi kamu kena buat ini juga nanti. Kiranya macam sebagai kerja rumah tapi bukan kerja tambahan, kerja yang kita sudah bincang juga tu Okey, yang itu saya skip dulu, kamu boleh buat nanti. Okey, yang seterusnya yang last kali saya rasa itu sahaja yang penting sebab yang ini cuba kamu tengok latihan yang ini, satu lagi yang latih diri 1.1D ni. Okey, yang ini, yang di bawahnya, mungkin di bawahnya yang tadi tu. Okey, 1.1D ataupun yang di bawahnya kah? Betul, yang di bawahnya lagi kan? 1.1D tu kamu tengok nombor yang ke-5 sahaja, nombor 5. Okey, nombor 5 saja. Tidak nampak. Tidak nampak. Mungkin apa tu saya sudah zoom berhabis ni. Mungkin line tidak bagus. Dia memang blur tu. Kalau line tidak bagus dia memang blur Okey, tidak apa. Nanti kalau present tidak dapat juga, kamu boleh tengok yang rakaman saya letak di YouTube nanti nanti kamu cari masa yang bila line baguslah Okey, yang kelima ni adalah kita mahu susun ikut tertib. Okey, tengok contoh yang kelima. Menaik atau menurun, betulkah? Soalan dia bandingkan dan susun mengikut tertib dengan bermula daripada suhu yang paling apa? Sejuk. Okey, paling sejuk. Okey, antara suhu yang ini mana yang paling sejuk? Satu. Tengok, ingat balik nombor negatif, lepas tu kosong, baru nombor positif. Yang paling sejuk adalah nombor apa? Yang mana? 4. Derajat Celsius. 4, yang paling sejuk 4 ke negatif 4? 4. Jason kata negatif 4. Negatif 4. Dia kata bermula dari yang paling sejuk.
Yang paling sejuk adalah yang paling rendah kan? Ya. Paling sejuk, paling rendah. Paling rendah dia paling kiri. Jadi dalam garis nombor kamu, dia adalah paling kiri. Negatif 4. Ya, betul si Jason. Okey. Betul Jason tu. Jadi kalau negatif 4, lepas tu yang sebelah kanannya apa lagi? Negatif 4 lagi, apa lagi? Negatif 3. Okey, negatif 3. Itu yang kurang sejuk sudah. Lagi depan lagi? 2. 2. Okey. Betulkah 2? Hai, depannya lagi Ya. 3 lah. Cek balik, betulkah 2? Ataupun 1 dulu? Hai, 3. Negatif 4, negatif 3, lepas tu? 1 dulu ke 2 dulu di sini? Satu dulu. 1 dulu. 1 dulu. Baru nombor apa? Di hujung sekali kanan? Baru nombor 2. Dan last sekali hujung, paling hujung 4. 4. Jadi kalau saya tanya kamu, di mana kosongnya? Ada kosong kah di mana kedudukan kosong? Di mana? Kalau saya tanyalah, dia tidak tanyakan. Tapi kalau saya tanya di mana kosongnya? Kamu rasa di mana kosongnya di sini ni? Dekat positif Di satu tengah-tengah. punya kiri. Okey, sebelah kiri 1, bagus. Di sini kosongnya. Di sini. Ni ada kosong ni, tapi dalam soalan dia tidak minta lah. Tapi kamu kena kenal ada kosong di situ. Betul di tengah. Ada kosong di situ. Boleh Jadi sesiapa yang rasanya tidak berapa faham lagi ataupun yang tertinggal, boleh kamu tengok yang rakaman. Saya akan cuba kasih link YouTube tu pada sebelum tengah hari inilah. Kalau sempat lah, kalau line laju kalau line slow tengah hari ataupun petang nanti baru petang lagi baru saya bagi link itulah. Okey, tengok pada line saya lah. Kalau line saya bagus, cepatlah masuk YouTube. Kalau line slow tidak bagus, lambatlah. Okey. Jadi itu je untuk hari ni. Ada soalan ke? Kamu boleh dapat sebanyak mungkin hari ni untuk integer. Boleh? Okey. Boleh. Kalau boleh, alhamdulillah lah. Kalau tidak boleh, tidak apa. Kamu boleh tengok yang ulangan nanti di YouTube. Okey, jadi sekarang ni kita rumuskanlah apa yang kamu belajar hari ni. Okey. Tengok balik apa yang kita kena dapat daripada pelajaran hari ni. Okey, kamu tengok ada 4 tadi. Jadi kamu sudah kenal. Okey, sudah kenal. Yang pertama, mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar. Ini kita sudah bincang tadi. Okey, dari segi kalau suhu, nombor positif dengan nombor negatif, di mana kedudukan dia, yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil. Kan? Yang kedua tadi kita sudah mengenal dan memerihalkan integer. Kita sudah kenal integer, yang mana satu dikatakan integer, yang mana yang tidak ataupun yang bukan integer, mana satu yang dipanggil integer positif, yang mana yang dipanggil integer negatif. Kita sudah tengok tadi. Yang ketiga, kita sudah lukis garis nombor. Yang ini tentang garis nombor. Maknanya kita mahu letak kedudukan integer tu pada garis nombor. Kita mahu tulis pada garis nombor di mana kedudukan yang betul. Okey, garis nombor. Ingat, garis nombor sebelah kiri. Okey, kalau kita ada garis nombor sebelah kiri, paling kiri, yang sebelah paling kiri adalah nombor yang paling negatif. Paling negatif, paling kecil. Semakin ke kanan, dia nombor negatif tadi dia menuju kosong. Lepas kosong barulah ke kanan lagi, barulah nombor itu positif. Jadi yang paling kanan adalah yang paling tinggi nilai dia, paling besar nilai dia. Yang paling kecil adalah yang paling kiri. Okey. Okey, yang
4. Membanding dan menyusun integer mengikut tertib. Ini kita sudah bincang tadi. Kalau kita ada garis nombor, okey, garis nombor yang paling kiri adalah paling kecil. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Jadi kita sudah dapat 4 perkara yang kita perlu faham hari ini. Dan saya harap yang tidak dapat ataupun yang tidak berkesempatan tu boleh tengok rakaman lah. Okey. Saya akan share lah link link rakaman untuk ditonton bagi yang tidak sempat menonton ataupun yang tidak dapat join kerana line tidak cukup kuat pagi ni kah atau apa-apalah. Okey. Jadi saya rasa itu saja. Ada soalan-soalan terakhir? Kalau tidak ada, saya kena Tak ada cikgu. Inilah tidak ada Nimble Fox ni. Musang Nimble. Ada soalan kah? Tidak. Tak ada cikgu. Okey, tiada. Kesian kamu lama terlebih masak sudah ni, tidak apalah nanti ni. Okey, baik, itu sahaja untuk hari ni. Okey, terima kasih semua yang join Yang tidak join tengok rakaman. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.